Sepanjang 12 tahun ni saya jadi peraih ikan, paling banyak saya dapat kolek 20 juta tan setahun. $20 juta tan hasil laut setahun? Apa rahsianya Encik Syahrihan? Nama saya Muhammad Syahrihan bin Muhammad Zahid. Saya berasal daripada Kelantan. Umur saya 32 tahun. Saya sebelum ni belajar dalam bidang civil engineering dekat Politeknik Kota Baru. Dan saya mula mencubakan diri pada bidang perikanan pada tahun 2010. Sebelum mencuburi perikanan, saya buka restoran. Lepas tu ada buat dalam kontrak. Asalnya saya pernah bekerja sebagai pekerja biasa aja dekat komplek perikanan, menolong abang untuk packing ikan, proses menghasilkan ikan. Lepas tu sampai satu masa abang saya dah slow-slow berhenti bekerja. Lepas tu saya mengambil alih tempat dia dalam company. Perikanan ni dia punya cabaran tu ada, tapi dia banyak kelebihan. Sebab dari segi dia punya untuk jangka masa panjang dia boleh kita stable lah, untuk buat kita stable. Pasal dia pasaran dia apa semua, dari segi hasil tangkapan kita tak ada tetap punya. Sepanjang 12 tahun ni saya jadi peraih ikan, paling banyak saya dapat kolek 20 juta tan setahun. Nak berjaya macam Encik Syahrihan lah. Tapi macam mana ya? InsyaAllah kalau ada anak-anak muda yang berminat dari segi perikanan ni, insyaAllah kita boleh ajar dia menjadi nelayan jutawan. Sebab saya boleh ajar dia, kalau dia minat dalam bidang pemasaran, kita boleh ajar dia dalam bidang pemasaran. Kalau dia minat menjadi pekerja di laut, kita akan boleh ajar dia daripada nelayan sampai boleh memiliki bot sendiri. Daripada sektor kalau mau buat kepuk ke apa, kita pun insyaAllah kita akan boleh ajar dia orang sampai sana biar jadi nelayan jutawan. Setakat ni yang company kita punya 5, lepas tu yang kita manage ada dalam 14. Staff kalau yang untuk packaging ada 45 orang. Yang laut sebiji pun 20 orang, ramai dalam 100 orang. Pasal dia tak kira sistem gaji, dia panggu. Tapi Encik Syahrihan, apa risikonya? Dalam perniagaan ikan ni, benda yang berisiko paling kita suka. Pasal apabila dia berisiko, kita ada cabaran. Lepas pada kita dapat cabaran tu, kalau kita berjaya buat, insyaAllah benda tu akan stay sampai bila-bila. Kalau daripada segi training, kita syarikat kami ada menerima pelajar-pelajar praktikal daripada UMT. Setiap tahun ada. Lepas tu daripada segi bimbingan tu Agrobank lah, yang sentiasa support kita, yang sentiasa bagi dorongan apa semua, selalu bertanya kita macam mana kelangsungan dalam COVID apa semua. Macam tu lah. Cuba Encik Syahrihan cerita macam mana hubungan korporat Encik Syahrihan dengan Agrobank boleh bermula? Bermulanya daripada saya mau beli boat. Saya pergi ke HQ dekat Kuantan. Lepas tu saya jumpa dengan Cik Safarudin tu, dia lah menceritakan lagi detail lah tentang Agrobank ni apa semua, dan boleh membantu usahawan-usahawan muda apa semua, boleh dengan Agrobank. Mesti ada cabaran waktu COVID-19 ni kan? Dalam tempoh PKP, insyaAllah kita punya company cuba berusaha lah mendapatkan ikan daripada negara luar, daripada China, daripada Vietnam, daripada Thailand, dan daripada kalau Malaysia pun daripada Perak ke, macam tu lah. Apabila bekalan tu terhad dalam masa COVID-19 ni, dia menjadi banyak pihak yang terkesan. Terutamanya macam peraih-peraih, terutamanya daripada bentuk kilang frozen ke, lepas tu IKF macam proses pembuatan keropok, isi ikan semua terjejah. Pasal pada mulanya dia orang dulu masa sebelum PKP kita dapat harga ikan cukup murah, RM1 lebih, RM2 lebih untuk proses buat isi ikan atau keropok.
Tapi sekarang sejak PKP ni bekalan ikan tu sampai RM3 sampai RM4 memang membebankan untuk sektor kepuk daripada sektor yang industri yang macam apa? Yang ikan ni untuk jualan harian ni memang harga melambung lah. Sejak COVID-19 kita punya keuntungan syarikat tu hampir separuh berkurangan. Pasal kita tiap tahun kita dapat kolek ikan dalam 15 sampai 20 juta tan setiap tahun. Tapi bermula tahun 2020, bermula Covid, kita hampir dapat kolek separuh daripada tu. Dalam 6 juta tan je setahun. Sebab bekalan ikan memang tak ada. Sebab masalah pekerja asing lah. Dia tak dapat masuk, pintu sepadan tak buka apa semua. Memang terkesan. Sebagai ketua keluarga, cabaran dia dalam industri perikanan ni masa PKP ni masa lah utama sekali pasal kita terpaksa keluar awal pagi. Dulu kita boleh keluar pukul 7 pagi pasal bakalan banyak. Kita tak payah rebut apa semua. Sekarang kita kena keluar pukul 3 pagi, pukul 2 pagi untuk mendapatkan bekalan sebab bekalan sangat-sangat terhad sekarang. Dalam masa PKP ni memang kita dapat itulah daripada Agrobank, moratorium apa semua. Jadi dengan moratorium lah kita boleh gunakan modal tu untuk kita import ikan-ikan dari luar. Pasal supplier sana semua mahukan duit cash dan apa semua. Masa itulah kita boleh pakai duit tu dalam masa 6 bulan tu kita boleh rolling duit tu untuk import ikan daripada luar masuk ke dalam. Kisi apa ringgit RM15. Yang kasar RM15. Kapu? Kapu RM15. Kapu benda ni? Ya? Kapu sedang. Kapu sedang? Kapu sedang RM15. Ini ikan remam RM14. Ni kapu tak? Ini yang A punya. RM15. Yang tu sedang RM10. Okey. Inilah suasana pagi di Kompleks IKN Kuantan. Anda harus memilih pembekal yang berkualiti untuk harga ikan yang terbaik. Boleh Encik Syarihan kongsi kepada kami apa rutin seharian Encik Syarihan? Rutin saya pukul 3 pagi keluar rumah. Lepas tu tengok listing yang customer order. Lepas tu pergi dekat boat, turun dekat boat, tengok dekat jeti apa-apa ikan yang kita nak collect. Lepas tu tengok mutu dia, kesegaran dia. Lepas tu kita confirm dengan dealer. And then masuk pukul 8 kita masuk office lah. Buat kerja office apa semua. Lepas tu kita dalam pukul 2 kita tengok harga ikan yang kita hantar semalam. Balik berapa ringgit apa semua. Lepas tu tunggu solat asar, lepas tu balik lah. Pandangan saya dalam bidang perikanan, lebih banyak anak-anak muda menceburi bidang agro lah. Pasal peluang begitu luas dekat sini. Cuma kita je yang tak nampak. Tapi apabila kita dah masuk kat sini, baru kita tahu betapa banyaknya rezeki yang Tuhan bagi di laut. Dari laut terus ke restoran, yang segar pastinya sedap. Dia selama saya kenal dia, servis dia alhamdulillah okey. Dia pun baik, senang berkira. Barang yang dia hantar pun harga berpatutan, segar. Kita pun memang memerlukan barang-barang yang segar untuk perniagaan kita ni. So kita berpuas hatilah dengan servis yang dia bagi. Company kami ada membekalkan ikan untuk pasaran lokal. Lepas tu ada membekalkan ikan untuk restoran-restoran seperti Mak Rock, ayam goreng kunyit. Lepas tu kita pun ada, kalau ada lebihan ikan, kita akan masuk frozen dan diedarkan kepada kilang-kilang frozen di Semenanjung lah. Lepas tu ikan-ikan kecil pula kita selayang ke ikan tambang, kita akan buat isi ikan. Untuk kegunaan pengusaha-pengusaha keropok untuk membuat keropok lekor, keropok losong, dan untuk membuat sambal-sambal atau samosa. Memang banyak lagi kegunaan ikan. Jadi, ayuh kita ke kilang Encik Syarihan untuk melihat sendiri prosesnya. So, dia kata gumpas ni mandi satu.
Dia memang keluar satu-satu macam ni. Tengok macam ni. Dia Memang kering betul lah. memang kering. Pasal kalau betul-betul isi ikan kalau yang berkualiti kita nak kering. So orang cakap memang ni isi ikan lah. Ni betul-betul isi ikan. Pokok ni memang isi ikan betul. Betul. Oh, selain daripada sata, orang tu Buat kerupuk, buat sambal samosa, Oh, sebab belah-belah Pantai Timur ni punya kari pap kan. buat kerupuk keping. Betul-betul. Sekarang ni pun dah ada orang buat kuah laksa. Sekarang kita tak payah pakai ni dah. Tak payah pakai ikan rebus. Pakai ni pun dah okey. Dia orang pun dah yakin ni pun bersih, cantik. So yang tulang tu keluar belah sana. Keluar dari sana. So nanti Nanti kita akan jual dekat baja. Dia orang akan proses untuk buat baja. Macam baja tanaman apa semua macam tu lah. sebab mungkin sebab maksudnya ikan tu daripada kepala sampai ekor memang guna. Memang guna. Sikit pun tak buang. Keropok, samosa, kuah dan baja. Dengan kejayaan ini, mestilah ada persaingan. Alhamdulillah daripada segi persaingan tu dekat sini persaingan dia alhamdulillah okey. Lepas tu kita sebagai pendatang baru juga dalam bidang ni dekat Kuantan ni. Tapi kita gunakan kelebihan kita. Kita sebab ramai yang peniaga dekat sini tapi kita gunakan sebab kita berani mencuba bidang baru. Walaupun kita tak pandai sangat tapi kita belajar daripada yang kita belajar. Sebab tu kita sekarang boleh insya-Allah alhamdulillah menjadi pilihan di sini sebab kita semua ada kilang frozen pun kita ada. Lepas tu kita dapat ikan-ikan kecil pun kita buat fillet ikan apa semua. Alhamdulillah sepanjang musim pandemik COVID-19 ni kita dapat bantuan daripada Agrobank daripada segi moratorium. Lepas tu kita dapat dana daripada SRF New Normal untuk COVID-19 punya. Lepas tu kita ada ambil dana daripada 3F. Alhamdulillah dana tu kita boleh gunakan untuk survive kita punya bisnes. Sepanjang COVID-19 ni untuk kita gunakan sebagai ekspor mengimport ikan-ikan dari luar. Pasal semua ikan-ikan dari luar mesti menggunakan duit cash. Sebab tu lah alhamdulillah kita dapat duit tu barulah kita boleh survive company kita daripada masalah yang ikan di laut kekurangan bekalan ikan kita boleh tukar kepada bisnes ikan frozen. Kepada sesiapa yang tak tahu macam mana nak pilih ikan segar tu, ini tips daripada Encik Syarihan sendiri. Sebelum berpisah, jom saya ajarkan cara-cara untuk memilih ikan di luar sana. First, anda ajar tengok dia punya insan. Pastikan insan dia betul-betul merah. Baru tahu ikan ni fresh. Lepas tu tengok bahagian mata. Mata dia pun betul-betul berkilat lagi. Lepas tu fizikal dia, pastikan dia betul-betul keras. Dia tak lembek lah. So saya harap anda semua boleh guna tip ini untuk memilih ikan di pasaran.